Okey. Kita pagi ni kita masuk bab mubtada yang kedua yang disebut dalam bentuk isim isyarah. Bismillah. Okey, ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarati. Ya, ni pada bawah. Apa maksud ismul isyarati? Ismu kata nama. Ya, ismu kata nama, al isyarah kata tunjuk. Ya, ismul isyarah ni ismu al isyarati. Kata nama tunjuk. Jadi bila kita sebut kata nama tunjuk, dia boleh menjadi mubtada. Kenapa kata nama isyarah ini boleh menjadi mubtada? Kesemua isim isyarah adalah ma'rifah. Ya, kesemua isim isyarah adalah ma'rifah. Okey tu. Bagi buat nota kat sini, kesemua isim isyarah adalah ma'rifah. Sebab tu dia boleh jadi mubtada. Ya. Semua isim isyarah itu adalah ma'rifah. Okey, sekarang bila kita sebut isim isyarah, kita kena jelas. Ya, kita kena jelas. Pertama bila disebut isim isyarah, dia ada pecahan dia, ada bahagian dia. Bila disebut isim isyarah, yang pertama pembahagian dia ada muzakkar. Ada muzakkar. Apa makna muzakkar? Muzakkar artinya lelaki. Ya, lelaki. Saya buat dalam kurungan L. L bermakna lelaki. Ya, muzakkar artinya lelaki. Dan ada muannas. Ya, muannas. Ya, ni muzakkar. Muzakkar lelaki, muannas artinya perempuan. Ya, perempuan. Saya buat dalam kurungan P. Okay. Bila kita sebut isim isyarah, fokus 100%, jangan ingat kodo, ingat T. Ya, isim isyarah ni memberi maksud kata nama tunjuk. Ya, jadi kesemua isim isyarah ini adalah ma'rifah. Tolong tulis maksud. Nanti tak tahu apa nama isim isyarah. Kata nama tunjuk. Tulis cakap Melayu pun tak apa, tulis Rumi pun tak apa. Kata nama tunjuk. Ya, jadi kata nama tunjuk ni tulisan bahasa Rumi saya turut sangat. Kata nama tunjuk. Okey. Kata nama tunjuk ni dia ada pecahan dia. Pertama muzakkar, muzakkar iaitu lelaki. Yang kedua muannas. Apa itu muannas? Perempuan. Okey. Daripada muzakkar dan muannas ni ada lagi pecahan dia. Banyak bila belajar bahasa Arab banyak pecahan. Apa dia pecahan dia? Ada yang qarib, ada yang lil qarib. Apa makna lil qarib? Lil qarib yang dekat. Ya, ni dekat. Ada satu lagi lil ba'id. Lil ba'id. Apa maksud lil ba'id? Jauh. Ya? Okey, tulis betul-betul. Lil qarib, lil qaribi. Maksudnya dekat. Lil ba'idi. Maksudnya jauh. Sekali lagi saya terangkan elok-elok. Isim isyarah kalau tak faham tanya ya. Sebab ini semua nak faham Al-Quran. Isim isyarah, isim kata nama, al-isyarah tunjuk. Jadi
isim isyarah memberi pengertian kata nama tunjuk. Dia bukan perbuatan, dia kata nama. Kata nama tunjuk. Jadi yang tunjuk tu pula, yang pertama kena faham ada muzakkar untuk lelaki, ada muannas yang memberi maksud perempuan. Kemudian isim isyarah itu pecahan dia lagi. Yang pertama lil qarib. Qarib artinya dekat. Ya, kita korban tu kan. Korban tu daripada kalimah qaruba, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita belajar isim isyarah lil qarib untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui pemahaman Al-Quran. Yang kedua disebut lil ba'id. Ya, apa makna lil ba'id? Kata nama tunjuk yang jauh. Kata nama tunjuk yang jauh. Okey, setakat ni ada yang tak faham, tak jelas mengenai isim isyarah? Tolong bagi tahu, kalau tak jelas boleh tanya. Boleh tanya. Apa itu isim isyarah? Kemudian pecahan dia apa? Tanya dulu sebelum saya teruskan. Tolong tanya, jangan tak tanya, nanti tak faham Quran. Saya bagi peluang seminit, tanya kalau dia tak faham. Kata nama. Aku nak tanya. Waalaikumsalam. Okey, ada nak tanya? Duduk situ, akak punya lain kan tu ya. Lain kali duduk di sana, sandar kat kursi. Itu dia susah. Okey, ada yang nak tanya? Tak ada? Tak ada. Semua faham? Tuan Najib faham ke? InsyaAllah akak ni faham kot. Tuan Najib Abdul Rahman. InsyaAllah, insyaAllah. Fahim tak? Wadah. Yaum. Wadah. Wadih. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Ya, wadih maksudnya jelas ya. Alhamdulillah. Okey, kalau dah faham ni, ya, apa itu isim isyarah? Pecahan pertama muzakkar, asani muannas, ba'da muzakkar wa muannas, kita kena faham juga. Ada yang lil qarib, kemudian ada lil ba'id. Okey. Ada berapa pembahagian isim isyarah? Okey, sekarang kita masuk kepada pembahagian isim isyarah. Saya padamkan ni semua ya. Sekarang kita masuk kepada pembahagian isim isyarah tadi. Yang kita kata dia nak tunjuk yang lelaki, nak tunjuk yang jauh, yang dekat semua tadi kan. Okey, tengok kenapa kita nak faham. Kenapa adanya muzakkar, adanya muannas, ada qarib, ada ba'id. Sebab dia ada perbezaan. Okey, sekarang tengok. Yang pertama tengok di sini saya tulis isim isyarah. Ya, hari ini tajuknya ismul isyarah. Kata nama tunjuk. Okey, tadi kita dah belajar atas sekali ismul, ada pelajar baru masuk. So tulis mula ismul isyarah. Ismul isyarati. Ya, ismul isyarati. Okey, tengok ni ismul isyarah artinya kata nama tunjuk. Tulis. Ya, ada baru pelajar masuk. Saya tulis mula. Ya. Kata nama tunjuk. Okay, sekarang dalam surat berapa Ustazah? Ya. Ustazah, dalam buku muka surat berapa? Tak ada dalam buku. Saya tambah penambahan. Ya, penambahan supaya bila disebut mubtada khabar bukan sekadar tahu yang ada di dalam buku tu melalui isim ma'rifah yang disebut bermula dengan alif lam. Jadi saya tambahkan supaya penambahan tu lebih luas. Penambahan itu lebih luas. Saya tak tahu dalam buku tu ada atau tidak 1 sampai 4 wallahu a'lam. Adakah setakat ni semak dalam buku tu ada tak kalimah isim isyarat? Tak ada? Memang dah check kan?
Tak ada, dia orang kata tak ada. Saya tambah lagi. Jadi alhamdulillah ya Allah nak beri rezeki pada kita. Jadi rezekinya macam mana ditambah lagi dengan penambahan. Ya, dalam buku tu dia tak bagi banyak sebab buku tu hanya untuk basic sahaja. Ya, dia untuk basic saja. So sekarang masuk isim isyarat tadi yang pertama ada muzakkar. Ya, muzakkar dan ada qarib. Ada muannas, qarib. Ma mana qarib? Dekat ya, muannas qarib. Muannas lil qarib, bukan qarib lil qarib. Ya, lil qarib. Muzakkar lil qarib. Muannas. Muannas lil qarib. Ya, muannas lil qarib. Nah, ini pun sama. Lil qaribi. Ini muzakkar. Ini muannas. Ya, ini untuk yang dekat ya. Ini lelaki untuk yang dekat. Ini perempuan untuk yang dekat. Okey, walaupun kata tunjuk dia tetap ada muzakkar, ada muannas, kemudian ada yang dekat, ada yang jauh. Untuk yang dekat disebut untuk muzakkar haza. Ya, untuk yang dekat disebut yang pertama haza. Ya, haza. Haza. Apa maksud haza? Ini. Apa maksud haza? Ini. Ini adalah untuk muzakkar yang dekat. Yang dekat. Perempuan disebut dengan Hazihi. Ya, betul. Hazihi. Maksud sama, ini. Tapi ini untuk perempuan. Haza untuk lelaki. Yang menunjuk kata nama yang dekat yang memberi maksud ini. Ini. Ya. Betul macam mana nak tulis lawan-lawan. Ya, ini. Ya. Haza ni memberi maksud apa? Ini. Ini ni untuk yang jauh ke yang dekat? Dekat. Untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Ini. Lelaki. Ini. Ya. Ini disebut haza ini adalah muzakkar lil qarib, bermakna ini. Hazihi adalah untuk muannas lil qarib. Juga maksudnya ini. Dua memberi maksud ini. Tapi bila kita buat ayat, mesti ada nampak perbezaan. Contoh, haza muslimun. Apa makna haza muslimun? Ini seorang Muslim. Ya, ini seorang lelaki Muslim ataupun ini seorang lelaki Islam. Ya, ini seorang lelaki Muslim. Okey, mana mubtada, mana khabar? Haza muslimun. Mana mubtada, mana khabar? Haza mubtada. Haza mubtada. Haza mubtada. Mana khabar? Muslimun. Alhamdulillah. Itu sebab saya terus masukkan supaya bila baca Quran terus nampak, terus faham. Jadi haza ini adalah mubtada. Ya, adalah mubtada. Kenapa kita boleh sebut haza ni mubtada? Pada isyarat. Isim isyarat. Pertama
Dia adalah isim isyarah yang bersifat dengan Ma'rifah. Kemudian dia adalah kalimah isim. Kemudian dia taklah marfu' sebab dia mabni. Semua isim isyarah adalah mabni. Apa maksud mabni? Tak boleh tukar di ujung ni hazu pula. Tak boleh. Mabni artinya baris di hujung yang tidak boleh berubah. Ya, mabni macam ni tulis. Mabni. Apa maksud mabni? Mabni artinya mabniyun. Mabni artinya sesuatu yang tetap, kekal, tak boleh berubah. Jadi jangan tukar sebab kita tahu mubtada dia marfu' kan? Tiba-tiba kita nak jadikan dia marfu' kita tulis hazu. Salah. Ya, kenapa tak boleh tukar? Sebab haza ini bersifat dengan mabni. Mabni artinya tidak boleh berubah baris di hujung kalimah. Jelas ke tidak? Dapat faham tak apa itu maksud mabni? Mabni artinya kalimah yang tidak boleh berubah baris pada hujung kalimah. Kita dah tahu bila mubtada di hujungnya marfu', kita pun tukar hazu pula salah. Tak boleh, biarkan saja haza. Yang keempat ciri mubtada dia di awal kalimah. Okey, ma mana haza? Ini. Okey, mana khabar? Muslimun. Muslimun ini adalah khabar. Okey, betul tak muslimun ni? Pertama dia kalimah isim. Kemudian dia datang setelah mubtada. Kemudian dia marfu' dengan dhamma. Kita nampak jelas marfu' dengan dhammah. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Sebab dia isim mufrad. Sebab dia isim mufrad. Okay, tak faham tanya. Sebelum kita masuk pada tadabbur Al-Quran yang lebih jauh, faham di sini dulu. Jadi haza muslimun berarti ini seorang lelaki muslim. Kalau kita nak kata dia lelaki kafir, lelaki yang tidak iman. Haza Kafirun. Haza kafirun. awal muslimun kafirun. Kan? Haza kafirun. Haza kafirun. Ini seorang. Ni tanda seorang. Ni kat mana tanda seorangnya? Ni tanda seorangnya. Ni tanda seorangnya. Ni tak payah tulis wahid. Ni tanda seorang. Ni tanda seorang pada tanwin dhammah. Ini seorang lelaki kafir. Ya, ataupun ini seorang lelaki yang tidak beriman. Boleh je. Jadi ini mubtada, ini khabar. Ya. Bolehkah? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey, kalau ni dah jelas, kita tukar kepada muannas. Hazihi. Tak boleh guna haza. Kenapa? Sebab kita nak tunjuk kepada seorang perempuan. Jadi hazihi di sininya mesti khabar dalam bentuk muannas. Jadi hazihi apa jadinya? Hazihi, ni lelaki perempuan. Muslimah. Ya. Muslimatun. Ya. Hazihi muslimatun. Senang kan? Senang ke susah? Senang. Awal-awal senang. Hazihi Tidak jauh-jauh hilang. muslimatun. Ini mubtada. Ini khabar. Dalam bentuk muannas lil qarib. Muannas lil qarib. Ini seorang pada tanwin dhammah. Okey, nampak ni menunjuk kepada bilangan mufrad. Ni tanwin dhammah marfu' bi dhammah. Kenapa? Sebab isim
mufrad. Apa maksud isim mufrad? Bilangan 1. Bilangan Isim mufrad artinya bilangan 1. Mufrad artinya 1. Ya, jadi kenapa di sini ditambah dengan ta marbutah? Sebab di sini merujuk perempuan. kepada seorang perempuan. Sekarang nampak tak beza lelaki dengan perempuan? Nampak. Bila lelaki guna kalimah haza. Bila perempuan guna kalimah hazihi. Ya, bila lelaki muslimun. Bila perempuan muslimatun. Jadi ini adalah isim isyarah yang pertama untuk muzakkar lil qarib dan yang pertama untuk muannas lil qarib. Okey. Yang kedua padam dulu ya. Lepas haza untuk bilangan 2 Azani. hazani. Yang kedua Azani. ha ni alif ni ya, alif pendek. Ni alif. Haza ni. Ya, haza ni. Di sini haza ni untuk perempuan. Musliman. Untuk perempuan Ni. okey. Untuk lelaki hazani. Untuk muannas hazani. Okey, ni mubtada. Ini juga mubtada. Ini mubtada untuk muzakkar lil qarib. Ini juga mubtada untuk muannas lil qarib. Tetapi bilangannya bukan mufrad. Bilangannya musanna. Okey, sekarang kita dah belajar untuk musanna. Di hujungnya tambah alif. Ya, di hujungnya tambah apa? Alif nun. Okay, sekarang kita tambah. Hazani Muslimani. muslimani. Muslimat. Muslimah. Okay, sekarang dah jadi bilangan berapa? Musanna. Musanna. Mana tanda marfu'? Alif. Mana tanda Alif. marfu'? Alif. Dah teringat dah. Masuk Kalau di sini marfu' dengan tanwin dhammah. Ni marfu'nya. Ni tanda khabar. Ini marfu' dengan alif. Jadi ini marfu' untuk bilangan musanna. Ya hazani muslimani. Ini 2 orang lelaki muslim. Ya, ini mubtada, yakni hazani mubtada, muslimani khabar. Ya, tapi jumlahnya bukan seorang, jumlahnya berapa? 2 orang. Ya, ini jadi mubtada. Ini jadi khabar. Okey. Kalau perempuan hatani. Di sini jadi apa? Musliman. Muslimah. Muslimata. Sama kan ni? Dia kena sama ni. Muslimata ni. Tengok. Di sini tambah alif tanpa ta. Di sini ada ta sebab nak beza. Ini lelaki. Ini perempuan. Nampak? Muslimatani. Mesti sama-sama. Hatani
muslimatani. Ya, ini berapa orang muslimah ni? 2 orang. Mana mubtada, mana khabar? Hatani. Hazani. Hata. Ini mubtada. Mubtada. Muslimatani khabar. Muslimatani Khabar. okey. Ini 2 orang muslimah. Boleh kan? Nampak perbezaan lelaki dan perempuan sebab tu tadi pertama kena belajar muzakkar, kena belajar muannas, kena tahu yang dekat. Sekali lagi kita pergi yang jauh pula. Okey, kalau dah faham kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, hazani hat. Ya, haza, hazani. Kalau yang untuk bilangan ramai, bilangan ramai, ha, Ula. ula, ula, ini hamzah ya. Lawa tulisannya. Ulai. Ulai. Ya, ulai. Jadi ini untuk muzakkar bagi yang qarib. Jadi ulai kita sebut apa? Haza ini. Haza ni merujuk bilangan 2. Ulai. Memberi maksud mereka semua ini atau macam tu lebih kurang. Ya, tapi merujuk kepada yang dekat. Ya, muslimah ni jadi Muslimuna. Limuna. muslimuna. Mesti ingat ini mubtada, ini khabar. Bila khabar isim zahir mesti ada tanda marfu'. Mesti ada tanda apa? Marfu'. Jadi ini muslimuna marfu' dengan tanda Wow. waw. Kenapa dengan waw? Jamak. Muzakkar Salim. salim. Jadi di sini tanda marfu'nya marfu' bil waw li'annahu jam'ul muzakkar salim. Ya, mereka semuanya macam mana sebut? Mereka ini lelaki muslim. Ya. Okey. Jadi ini mubtada, ini khabar. Jadi ini isim isyarah. Isim isyarah untuk qarib ini khabar. Ini khabar. Jadi khabar daiman marfu'. Jadi ini marfu' dengan waw kerana jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Kita nanti belajar jamak ya, kita belum belajar jamak lagi. Jadi sekali lagi saya ulang. Ini marfu' dengan dhamma kerana i'rabnya sebagai khabar. Ya, ini marfu' bi dhamma kerana isim mufrad. Ini marfu' bil alif, marfu' dengan alif kerana isim musanna. Ini marfu' bil waw kerana jamak muzakkar salim. Dan kesemuanya muslimun, muslimani, muslimuna, i'rabnya sebagai khabar. Mana dia mubtada? Haza, hazani, haula. Tiga ini adalah mubtada. Yang ni semuanya khabar. Ya. Jadi kita sedang belajar mubtada khabar dalam bentuk isim isyarah. Okey, di sini kita nak tulis apa untuk perempuan? Ya, untuk perempuan kita tulis apa? Sana. Untuk perempuan sama juga, lelaki dan perempuan sama. Ya, lelaki dan perempuan sama. Ya, haula'i.
Okey, di sini berbeza. Muslimatun. Muslimatun. Ya. Haulai muslimatun. Ya, di sini kita nampak lelaki dan perempuan bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Okey, boleh? Okey, sekali lagi. Yang hazihi ini untuk muannas lil qarib. Hazihi i'rabnya sebagai mubtada. Muslimatun i'rabnya sebagai khabar. Ya. Hatani untuk bilangan musanna. Muslimatani juga sama. Tengok mubtada dengan khabar mesti sama dari segi jumlah. Kemudian mubtada khabar mesti sama dari segi jantina. Ya, jantina kalau perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Okey, sekarang kita pergi kepada haulai muzakkar dan muannas sama. Nah, yang berbeza di sini muslimatun. Ya, muslimatun. Jadi di sini marfu dengan dhammah, di sini marfu dengan alif, di sini marfu dengan dhammah. Beza. Nah, nampak di sini dengan ta maftuhah. Di sini dengan ta marbutah untuk bilangan mufrad. Di sini maftuhah kerana bilangan jamak muannas salim. Jamak kita belum belajar ni. Jamak muannas salim. Okey, ni muannas. Ini muzakkar. Muzakkar lelaki. Muannas perempuan. Okey, dapat semua tak yang bahagian ini? Allah. Semua ada tak yang tak jelas? Tak jelas saya buat yang lain. Jamak muannas apa? Salim. Nah, ni jamak muannas salim. Ini jamak muzakkar salim. Jamak muannas perempuan, jamak muzakkar salim. Salim. Ni semua untuk bilangan yang dekat, qarib. Ini muzakkar, ini muannas. Nampak ada perbezaan. Bahasa Arab begitu spesifik. Okey, ada tak yang tak jelas? Ada tak yang tak jelas? Semua faham? Faham lagi sudah. Okey. Ni saya nampak ada nama Zawiyah ni. Okey, jelas tak Zawiyah? Ya, jelas Ustazah, jelas. InsyaAllah. Rahmah ni jelas tak? InsyaAllah jelas Ustazah. Ayub ni lelaki ke perempuan? Jelas tak? Perempuan jelas. Alhamdulillah. Dia jawab perempuan ya. Okey, saya buat contoh yang lain. Atau ada yang lain nak buat contoh? Saya tuliskan. Itu tadi kepada yang berakal. Tadi berakal kan? Sebab manusia kan? Sekarang kita pergi kepada yang tak berakal. Boleh je. Tengok. Untuk haza, hazi itu boleh yang berakal, boleh yang tak berakal. Okey, saya ambil contoh yang pertama yang tak berakal. Lapan merah ke? Ya. Okey, saya ambil contoh yang tak berakal. Guna isim isyarah. Haza baitun. Haza baitun. Ma mana haza baitun? Ini rumah. Ini sebuah rumah. Ini betul cakap Melayu biar betul. Ya. Ini sebuah Ini sebuah rumah. ya. Ini sebuah rumah. Jadi ini adalah mubtada. Baitun adalah Khobar. yang ni untuk yang tak berakal, yang di dalam bahasa Arab disebut ghairul aqil.
Yang tadi kita belajar yang aqil, yang berakal. Ya, ini tak berakal. Guna kalimah yang sama. Hadza, ini. Baitun, sebuah rumah. Mana tanda sebuah ni? Tanwin dhammah. Tanwin dhammah. Hadza ni jadi mubtada. Baitun jadi khabar. Dia mesti jawab. Bila kita terjemah, dia mesti menjadi satu ayat yang disebut jumlah mufidah. Masih ingat lagi jumlah mufidah? Masih ingat jumlah mufidah ke dah lupa dah? Ya. Jumlah mufidah. Masih ingat? Yang sempurna. Ayat yang sempurna. Jumlah yang sempurna. Mufidatun. Jumlah yang sempurna terbagi kepada berapa? Terbagi kepada berapa? Diam je tu. Jumlah yang sempurna terbagi pada berapa? Dua. Dua Ustazah, dua. Betul, dua. Mana suara lelaki ni dengan suara perempuan je? Masya Allah. Ya. Apa lagi? Ya, jumlatun mufidatun. Ya. Ayat yang sempurna. Jadi ayat yang sempurna kita dah belajar dipecah kepada dua. Yang pertama yang kita sedang belajar pula. Yang sedang belajar ni disebut jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah mesti ada dua perkara yang sangat penting. Apa dia dua perkara yang sangat penting tu? Mula dengan isim. Apa dua perkara yang mesti ada pada jumlah ismiyah? Mubtada. Khabar. Khabar dan mubtada. Ada bila disebut jumlah ismiyah mesti ada mubtada. Mesti ada khabar. Jadi sekarang kita belajar jumlah ismiyah yang pendek-pendek je ni. Jumlah ismiyah iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Bermula dengan kata nama, mesti ada objek, mesti ada subjek, mesti ada predikat. Jadi mubtada ni disebut subjek, khabar, predikat. Itu bahasa Inggerisnya lah. Ya, kalau bahasa Malaysia mesti ada benda, mesti ada cerita. Apa bendanya? Haza. Apa ceritanya? Rumah. Jadi, ini sebuah. Sebuahnya kat sini ni. Ini sebuah rumah. Ini mubtada, ini khabar. Jadi haza baitun disebut jumlah ismiyah. Disebut jumlah mufidah. Yang jumlah mufidah itu terbagi kepada dua. Yang pertama kita belajar jumlah ismiyah. Bila kita sebut jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan khabar. Jadi jumlah ismiyah yang kedua kita belajar menggunakan isim isyarat. Ya, sebelum daripada belajar isim isyarat kita belajar dengan kalimah isim ma'rifah. Ingat ke tak? Ya. Okey, kalau saya kata haza baitun, ini sebuah rumah. Kalau saya nak jadikan kalimah isim makrifah dengan menggunakan kalimah baitun ni jadi macam mana? Baitu. Saya dengar ada suara Ar-Rijal yang sebut betul. Apa dia tadi? Siapa yang bersuara tu? Yang lelaki tu. Amran tu. Tadi saya dengar dia sebut betul. Ulang semula Tuan Najib. Al-Baitu. Okey, Al-Baitu. Alhamdulillah. Ya, Al-Baitu. Okey, Tuan Najib. Al-Baitu ni sekadar baru menjadi mubtada. Cuba buatkan khabarnya. Al-Baitu. Cepatlah sikit. Rumah itu ataupun rumah ini, cepat. Dia punya khabarnya apa? Jamilun. Kabirun. Ya. Tok. Kabirun. Okey, kabirun jadi apa? Jadi Khabar. khabar. Ini yang pertama kita belajar dulu. Mubtada khabar yang bermula dengan kalimah isim ma'rifah. Nampak ni mula dengan alif lam. Masjid itu besar. Ingat
Kalau Birul mubtada rumah itu dia mesti besar. isim makrifah. Ini yang pertama kita belajar itu. Isim makrifah yang bermula dengan alif lam. Ini yang kedua kita belajar. Makrifah dengan menggunakan isim isyarat. Jangan lupa pula. Kan? Bila khabar mesti nampak ni marfu ni kabirun. Ya, saya ambil baitun ni jadikan dia makrifah, letak jadi awal kalimah jadi al-baitu. Rumah ini. Kabirun besar. Ya, al-baitu kabirun. Rumah ini besar. Haza baitun, ini sebuah rumah. Boleh ikut tak ni? Boleh. Kan Haji tadi yang suara tadi siapa nama ya? Tak tahu nama. Ya, boleh nampak tak ni? Kedua-duanya mubtada khabar. Kedua-duanya mubtada khabar. Yang berbeza ini mula dengan alif lam ma'rifah. Yang ini bermula dengan isim isyarat. Ada jelas ke tak ni? Nanti nak cari dalam Quran ni. Jelas ke tak? Jelas. Kan ni jelas aku nak i'rab tu nanti. Nah, jelas tapi nak i'rab tu nanti apa pula? Kalau dah jelas, nanti saya boleh i'rab dengan Kita jumpa ayat tu panjang sudah pula rasanya. dia panjang bila pun itulah kaedah dia. Bila disebut ya apa ni khabar kalau dalam bentuk isim zahir kena marfu'. Okey? Tak kira lah berjela mana pun. Boleh je. Yang penting kaedah itu mesti tepat. Okey, sekarang tukar balik. Tadi yang mula-mula saya buat yang berakal. Ni yang tak berakal. Rumah ada akal ke? Tak ada. Tadi orang duduk dalam rumah tu kena Berakal. Jangan rumah tak berakal yang duduk dalam rumah. Ni pun tak berakal. Rumah juga. Wahara jadinya nanti. Okey. Yang kedua, saya buat contoh. Hazani. Dan hazani boleh jadi satu lagi bentuk. Hazaini. Ya, boleh jadi hazaini. Ya. Hazani. Ini satu kan. Ini tunjuk bilangan 2. Jadi bilangan 2 tambah apa di ujungnya? Alif nun. Alif. Nun. Baik. Baitani. Azani. Baitani. Jadi sekarang berapa buah rumah? 2. Tanda 2-nya dengan alif. Jadi alif ni lah yang disebut marfu' bil alif. Kerana bilangannya musanna. Ya, boleh. Ini mubtada, ini khabar. Yang ketiga kita guna kalimah haulai. Ini tunjuk ramai ya. Ada pula rumah ramai. Banyak. Ya, bila jamak dia guna jamak taksir. Haulai buyutun. Haulai buyutun. Ya, buyutun. Buyutun ni merujuk kepada bilangan lebih daripada 2 rumah. 2 buah rumah. Ya, 2 buah rumah. Biasanya kalau jamak taksir ni dia tak guna kalimah haulai. Dia guna mufrad muannas. Nanti akan jadi hazihi buyutun. Ya, dia akan jadi hazihi buyutun. Dia akan jadi mufrad muannas. Ya, jadi tak boleh guna dengan kalimah haulai ini untuk buyutun. Kerana buyutun ni bila dia guna dia akan jadi menggunakan mufrad muannas. Jadi kita tukarlah yang buyutun ni tak sesuai dengan haulai. Sebab bila untuk banyak dia akan guna mufrad muannas. Okey. Kita ambil satu benda yang tak berakal. Satu benda yang tak berakal. Apa nak guna kalimahnya? Qalamun. Qalamun, aqlamun. Bila guna mufrad dia akan jadi hazihi juga. Ya, itu faedah dia. Ya, kalau yang tak berakal ni
dia akan jadi mufrad muannas. Jadi kebanyakan haula ini digunakan untuk yang akil, yang berakal. Kalau yang tak berakal dia akan jadi mufrad muannas bilangannya. Nanti kita tengok di sebelah sini. Okey. Biasa haula ini dia guna untuk yang berakal. Yang berakal. Macam tadi haulai muslimun. Orang-orang Islam tu berakal. Okay. Biasa kalau haulai tak sesuai untuk yang tak berakal. Yang tak berakal dia akan guna kalimah hazihi. Okey. Okey. Sekarang kita buat untuk yang muannas. Ya, untuk yang muannas. Jadi muannas dia guna kalimah hazihi. Okay, dia guna kalimah apa? Hazihi. Okey, cuba buat satu kalimah hazihi yang ghairul akil. Yang ghairul akil, yang tak berakal. Hazihi sayyarat. Macam mana? Macam Hazihi dia baca je. Sayyarah. hazihi saburah. Kereta tu dah biasa sangat. Saburatun. Mana saburatun? Hitam. Ini papan Hitam. papan tulis lah. Ini papan tulis. Tak papan hitam ke papan putih ke, tak kira lah, ada juga papan hijau. Kan? Hazihi saburah. Ini papan tulis. Ini papan tulis. Okey. Jadi nampak ni hi, ini tun. Dia mesti sama. Ini jadi mubtada, ini jadi khabar. Yang menggunakan kalimah ghairul akil, yang tak berakal. Papan hitam ni tak berakal. Jadi orang yang menulis tu yang berakal. Okay. Yang kedua, guna kalimah apa? Dua papan hitam. Anani. Saburatan. Saburotani. Ini dua papan hitam. Ini dua papan tulis. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Biasanya bila dalam bentuk muannas macam ni, bila dia menggunakan jamak taksir, dia akan jadi kembali kepada hazihi. Hazihi. Dia tak guna kalimah haulai. Jadi saburatani jadi Hazihi. Jadi saburatun. Saburatun. Hazihi saburatun. Biasanya yang tak berakal itu dia guna kalimah mufrad muannas. Boleh? Kalau ditulis dengan haulai boleh ke tak boleh? Boleh juga. Boleh juga kalau nak tulis dengan haulai. Boleh juga. Tapi biasanya kalau Al-Quran dia akan guna mufrad muannas. Haulai saburatun. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Yang tadi kita belajar yang akil. Mana akil?
Akil maksudnya yang berakal. Akilun. Ini wazan isim fa'il. Akilun fa'ilun. Artinya orang yang berakal. Sekarang kita belajar yang kita buat sekarang ni. Yang kita buat yang pertama. Yang kedua kita belajar ghairu. Mana ghairu? Ghairu akil. Yang tak berakal. Yang tak berakal. Jadi rumah ni berakal ke tak? Tak. Bapa hitam ni berakal ke tak? Tak. Jadi Tidak. kita akan belajar isim isyarah boleh kepada yang akil dan boleh juga kepada yang ghairu akil. Dua-dua boleh. Kepada yang berakal dituju kepada manusia, kepada yang tidak berakal dituju kepada yang tak berakal lah. Contoh kita sebut untuk Al-Baqarah. Saya nak tengok boleh dapat ke tak. Kita ada satu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kan? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita nak sebut haza ke hazihi? Al-Baqarah Tuan Haji. Nak sebut haza ke hazihi? Suratul Baqarah. Haza lah. Hazalah, hazihilah. Mana satu? Belum lagi. Hazihi. Kenapa guna hazihil Baqarah? Hazihi. Kenapa kita tak baca haza suratil Baqarah? Kenapa tak guna haza? Soalannya, kenapa kita tak guna kalimah haza pada kalimah Al-Baqarah? Dia tak berakal. Dia tak berakal. Satu lagi. Sebab ada tab tu. Ni nampak tamar butah ni. Nampak tak tamar butah ni? Jadi Tamar butah. Al-Baqarah ni dirujuk kepada mu'annas. Dia mu'annas. Mu'annas kita sebutlah. Hadihil Baqarah. Faham tak? Hadihi. Jadi biasa kalau orang buat ayat dia guna hazihi baqaratun. Mana hazihi baqaratun? Ini seekor lembu. Ini lembu betina. Ini seekor lembu. Lembu apa? Betina. Lembu betina. Betina, tak ada lembu jantan. Hazihi baqaratun, ini seekor lembu betina. Ini mubtada. Ini khabar. Boleh tak ni? Boleh insya-Allah. Boleh. Okey, saya buat satu contoh lagi. Dalam Al-Quran ada surah An-Namlu. Namlu binat. An-Namlu. Semut. Tahu semut. Okey, nak sebut haza ke nak sebut hazihi? Haza. Kena sebut haza. Kena sebut haza namlu. Hamzah namlun. Mana haza namlun? Ini Seekor semut jantan. semut jantan. Ini seekor semut. Tak apalah, sebut je lah ini seekor semut. Ini seekor semut jantan. Sebab tak ada tanda tamarbu. Jadi kesimpulannya kita guna haza apabila tidak ada tanda tamarbu. Dan kita guna kalimah hazihi apabila di hujung kalimah isim zahir itu ada tamarbu. Okey, dalam Al-Quran ada nama surah Al-Fil. Apa maksud Al-Fil? Gajah. Gajah. Okey, nak guna haza ke hazihi? Haza. Macam mana nak buat ayatnya? Haza. Filun. Haza. Kenapa saya dengar suara perempuan je? Mana suara lelaki? Haza. Filun. Filun ada. Filun. Ini seekor
gajah. Ini mubtada, ini Khabar. ya. Boleh ke? Okey, dalam Al-Quran juga ada surah An-Nisa. Ada surah An-Nisa kan? An-Nisa. Perempuan. Itulah An-Nisa. Salah sekali. Jadi guna hazah ke hazihi? Hazihi. Hazihi. Kenapa guna hazihi? Mu'annas. Sebab mu'annas. Tapi tak ada surah Ar-Rijal ya. Yang ada surah Muhammad. Ya, surah Muhammad ada. Jadi merujuk kepada Ar-Rijal lah tu. Okey. Ada surah Muhammad tapi tak ada surah Ar-Rijal. Okey, khalas. Habis semua wadih. Semua jelas untuk kata nama yang dekat. Ada lagi persoalan nak tanya? Ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada isim isyarah lil ba'id. Ismul isyarah lil ba'id. Apa maksud lil ba'id? Jauh. Jauh, sorry. Ismul isyarati lil ba'idi. Ya, ini kata nama tunjuk yang jauh. Sama juga ada muzakkar, ada mu'annas. Okey, sama juga ada muzakkar, Suara tak jelas. mu'annas. Okey, muzakkar untuk kata nama tunjuk yang jauh yang memberi maksud itu. Zalika. Ya, zalika. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ada tak kalimah zalikal kitabul la raiba fi? Ada. Ya kan? Zalika. Ini merujuk kata nama isim isyarah untuk muzakkar lil ba'id yang jauh. Zalika. Okey, ini untuk muzakkar. Untuk muannas kita ada tak jumpa kalimah tilkar rusul dalam Al-Quran? Ada. Tilka Ada. rusul. Okey. Tilka ada kan? Ada. Tilka. Ya, ini memberi maksud itu. Tilka juga memberi maksud itu. Okey, tapi ini adalah untuk isim isyarah bagi kata nama tunjuk yang jauh. Jauh. Yang jauh tu disebut lil ba'id. Untuk yang jauh. Jadi di sini untuk yang jauh bagi muzakkar disebut zalika. Jadi zalika ni nak tunjuk bilangan berapa ni? Satu. Tilka pun sama, satu. Okey, zalika untuk muzakkar. Tilka untuk mu'annas. Sekali lagi. Zalika untuk muzakkar. Tilka untuk mu'annas. Isim isyarah kata tunjuk bagi yang jauh. Ya, kita ambil contoh Al-Quran dah mudah. Zalikal kitab. Betul kan? Ya, Al-Quran kata, dalam Al-Quran zalikal kitab. Ya, jadi kalau kita nak buat ayat sendiri, biasanya kalau khabar itu dalam bentuk nakirah. Tapi tak salah kalau nak buat dalam bentuk makrifah seperti mana yang ada di dalam Al-Quran itu zalikal kitab. Ya, kalau kita buat sendiri zalika kitabun. Keluar beruang, jangan gegara sembahyang. Zalika kitabun. Apa maksud zalika kitabun? Ataupun zalika kitabu? Itu sebuah kitab. Itu sebuah kitab. Ini Itu. Itu sebuah Kitab. Kitab.
Itu sebuah kitab. Mana mubtada, mana khabar? Zalika Zalika mubtada. Ya, alhamdulillah dah faham dah kan? Ini mubtada dalam bentuk isim isya. Isim Mubtada spelling mubtada. Ya. Tilka ini juga mubtada. Bezanya ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Okey, mana khabar? Kitabun. Jadi khabar. Kenapa nampak ni? Ya, tanda khabar dia ialah marfu bidham. Bidhamah. Ni khabar dia. Jadi apa maksud zalika kitabun? Ini itu sebuah buku. Ya, itu sebuah buku. Okey, tilka ini untuk muannas. Ini untuk muannas. Tilka ni untuk muannas. Ya, jadi carilah kalimah muannas. Tilka apa nak tulis? Ya. Yang cari kalimah perempuan. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Apa maksud tilka sayyaratun? Itu sebuah kereta. Itu sebuah kereta. Ya. Tilka sayyaratun. Itu sebuah kereta. Itu sebuah buku. Nampak? Ini untuk muzakkar. Ini untuk muannas. Khabar mesti sama jantina. Jadi tilka mesti untuk muannas. Nampak ni tanda muannas marbutah. Ya, marbutah. Ni tanda dia. Jadi tilka ni tak boleh guna untuk muzakkar. Ya, dan zalika ni tak boleh guna untuk muannas. Okey, jadi sayyaratun jadi khabar. Jadi khabar. Ya, jadi zalika bilangan berapa? 1. Tilka untuk bilangan berapa? Okey. Sekarang kita pergi kepada bilangan 2. Okey, bilangan 2 zalika jadi apa? Zalikan. 2 kita sebut apa? Zalikan. Zanika. Zanika ni untuk bilangan 2. Ya, bilangan 2. Jadi kalau 2 buah buku kita bani. Ya, kita bani. Kita bani. Jadi itu 2 buah buku. Zanika, kita bani. Mesti sama. Kalau nak tunjuk 2 kena guna kalimah zanika. Ya, zanika. Setengah bengit tulisannya. Ini untuk bilangan 2. Zanika kitabani. Okey, untuk perempuan? Untuk perempuan? Tanika. Ini zanika. Ini tanika. Tulisan dia pakai tani. Kalau buat titik dia melebu. Ya. Kalau perempuan tanika. Tanika. Ini ta ya. Tanika.
Nika. Ni untuk bilangan dua. Itu tu mesti merujuk kepada bilangan dua. Jadi tanika saya tani. Tani. Ya. Tanika saya tani. Dan Okay. Ini zanika. Ini zanun. Ini nun ya. Zanika. Ini zanika. Ini tanika. Zanika untuk muzakkar. Tanika untuk muannas. Untuk bilangan dua. Jadi zanika kitabani itu 2 buah buku. Ya, itu 2 buah buku. Jadi zanika jadi mubtada, kitabani jadi khabar. Zanika mubtada, sayyaratani khabar. Untuk bilangan dua. Untuk bilangan berapa ni? Bilangan 2. Jantina mesti sama, bilangan mesti sama. Yang ketiga, yang ketiga kita guna kalimah apa? Dalam Quran banyak guna kalimah ini. Ulaika. 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 Ini ada alif ni kat sini ni. Ulaika. Rujuk kata tunjuk yang banyak. Jadi ulaika di sini jadi kalau jamak kitabun, kitabani, kutubun. Dia guna jamak taksir. Jamak taksir. Ulaika kutubun. Ulaika kutubun. Ulaika kutubun. Dan bila guna dalam bentuk jamak taksir, biasanya dia akan guna tilka. Dia akan guna kalimah apa? Tilka. Contoh, dalam Al-Quran ada kalimah tilka rusulun. Ada kan? Tilka rusulun. Biasanya kalau dia guna jamak taksir, di sini dia akan guna kalimah mufrad muannas. Contoh dalam Al-Quran kalimah dia tilka rusulun. Surah apa tilka rusulun tu? Tilka rusulun. Tilka. Biasanya kalau jamak taksir dia akan guna kalimah mufrad muannas. Mufrad muannas. Mufrad muannas. Ini nak ingat. Astagfirullahaladzim. Okey, tengok pada surah Al-Baqarah pada ayat 253. Surah Al-Baqarah pada ayat 253. 253. Tuan Najib keluarkan tuan. Saya pun dah pandai. Okey, tengok pada 253. Al-Baqarah 253. Okey, cari Al-Baqarah. Al-Baqarah 253. Muka surat? Al-Baqarah 253. Semalam kita cari Al-Baqarah ke mana? Atas sekali. Nampak ni, tilka ni. Tilka rusulun. Ni ada alif lam. Bila ada alif lam, dia tak bolehlah rusulun kan? Tilka ni
Nampak tilka ni adalah mufrad muannas. Anas. Ya, mufrad muannas. Jadi rusulun tu jamak taksir. Tilka rusulu tu jamak taksir. Jadi kita tahu bila jamak taksir dia akan guna kata tunjuk bagi Mu'annas. ya. Itu contohnya. Itu contohnya. Singular. Bila jamak taksir dia akan pergi kepada kata tunjuk mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Okey. Terlindung dengan dia. Terlindung dengan nama. Tengok dalam Quran surat berapa tadi tu. Ya. Okey. Tilkar rusulu. Ayat 253 muka surat. Ayat 253. Tilkar rusulu itu bukti bila mufrad muannas dalam bentuk jamak taksir dia akan guna mufrad muannas isim isyarah. Jamak taksir. Okey, seterusnya. Balik pada yang tadi ya. Balik pada yang tadi. Okey. Tuan Haji tutup ni ya. Balik pada yang ni. Okey, sekarang dah nampak tadi bila jamak dia akan gunakan kalimah mufrad muannas. Tilka rusul. Sepatutnya kalau rusul tu jamak untuk lelaki kan. Sepatutnya ulaika kan. Tapi dia tak guna kalimah ulaika. Dia guna kalimah tilka. Samalah jadi. Kalau kutubun ni nanti akan digunakan kalimah tilka kutub. Okey. Sekarang kita masuk kepada kalimah tanika untuk jamak dia sama. Ulaika juga ya. Jadi untuk muzakkar dengan mu'annas dia guna sama. Ulaika. Ya, sama ya. Ulaika. Okey. Di sini sayyaratani. Di sini jadi sayyarat. Okey. Ulaika sayyaratun. Ulaika sayyaratun. Itu kereta. Banyak kereta. Ya, jadi tunjuk itu kereta banyak. Itu banyak kereta. Jadi tengok satu kereta sayyaratun, dua kereta sayyaratani, banyak kereta sayyaratun. Ya, jadi sayyaratun, sayyaratani, sayyaratun adalah khabar. Manakala tilka, tanika, ulaika adalah mubtada untuk isim isyarah lil ba'id untuk muannas. Okey, ada soalan? Ada soalan? Yang ni berakal ke tak berakal ni? Tak berakal. Tak berakal. Okey, sekarang kita pergi kepada yang berakal. Dah tulis ke ni? Dah habis? Dah habis. Okey, kita pergi kepada yang berakal. Okey. Pertama kita nak kata itu alah merah pula. Ustazah tak ada lain Kita ke? nak kata itu seorang lelaki. Itu seorang lelaki. Macam mana nak kata? Itu. Lelaki kata zalika Rajulun. rajulun. Zalika rajulun. Jadi itu seorang lelaki. Itu seorang lelaki. Okey. Lelaki ini adalah khabar. Zalika adalah mubtada. Ya? Okey. Boleh? Atau saya nak tunjuk kalimah yang nampak sama. Senang nampak sama. Ya, betul. Zalika sama. Rajulun tu khabar. Zalika
Ini mubtada. Untuk yang berakal. Zalika mudarrisun. Mudarrisun. Apa maksud mudarrisun? Mudir. Guru. Sekolah. Guru besar. Itu seorang guru. Jadi mana mubtada, mana khabar? Zalika Tahu tada. tada. Zalika mubtada. Mudarisun. Mudarisun Mudarisun. khabar. Ini untuk lil ba'id ke untuk lil qarib? Lil ba'id. Muzakkar ke untuk muannas? Muzakkar. Mana mubtada, mana khabar? Zalika. Mubtada. Risun. Mudarisun. Okey, sekarang saya tukar untuk muannas. Saya tukar untuk muannas. Tilka mudarrisun. Risatun. Macam mana tukar muannas tu? Tilka. Tilka, Risatun. tilka, Mudarrisatun. mudar, Mudarisatun. tilka mudarrisatun. Itu seorang guru perempuan. Dan tolong perhatikan baik-baik. Sebab dalam Quran ni lah nanti awak kenal lelaki ke perempuan. Ni untuk lelaki, ini untuk perempuan. Ini jadi mubtada, ini juga jadi mubtada. Ini isim isyarah lil ba'id muzakkar. Ini isim isyarah ba'id lil mu'an. Ba'id mu'annas. Sekarang tengok, jantina mesti sama. Zalika untuk muzakkar, mudarisun juga untuk muzakkar. Ya. Okey, tilka untuk muannas, mudarisatun juga muannas. Untuk bilangan berapa ni? Mufrad. Mufrad. Cuba guna kalimah bahasa Arab sikit. Mufrad. Ya, untuk kalimah isim mufrad. Ini khabar, tanda khabar marfu bi dhammah. Ini juga khabar, tanda khabar marfu bi dhammah. Limaza marfu bi dhammah? Li'annahu isim muzakkar. Li'annahu isim mufrad. Kerana ianya isim mufrad. Okey, jelas? Okay, tolong tukarkan untuk dua orang. Tadi dah belajar dah. Zalika tukar jadi apa? Zalika. Lah penika merah. Zalika. Zanika. Zanika mudar. Zanika mudar. Mudar. Ini Sabtu ya, ini Sabtu ni. Zanika. Mudarrisani. Itu dua orang guru lelaki. Okey, tukar pada perempuan. Perempuan apa? Tanika. Ini tanika jadi apa? Ya, betul. Alhamdulillah. Mudarisatani. Itu dua orang guru perempuan. Okey. Untuk ramai ni guna kalimah apa tadi? Ini mati ni ya. Mereka itu.
Ulaika, mereka itu. Di sini jadi apa ni? Mudar, Risuna. Risuna. mudar. Alah, roh tertinggal. Ini dia. Ulaika mudarrisun. Okey. Ulaika mudarrisun. Mereka itu guru-guru lelaki. Ya, mereka itu guru-guru lelaki. Mana mubtada, mana khabar? Ulaika Ada Risuna. Mudarrisun khabar. Okey, Khabar. mana tanda dia punya marfu'? Wow. 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 Okey, sekarang ada berapa tanda marfu' dah kita kenal? 3. 3. Ini Okay. marfu' dengan dhamma Ma. untuk isim mufrad. Ini Mufrad. marfu' dengan alif untuk muzan. Nah, ini marfu' dengan waw untuk jamak. Ini Ya. jamak apa? Jamak Jamak muzakkar salim. salim. Kita belajar jamak belum belajar lagi ni. Cuma saya dah ajar ni, tapi khususnya untuk belajar jamak belum lagi. Ya, ini untuk jamak muzakkar salim. Mereka itu semua guru-guru lelaki, semua ramai. Untuk perempuan sama juga, dia guna kalimah ulaika, lelaki dan perempuan sama. Mudarrisatun. Sama ya, ulaika. Ya, ni kosong ni. Yang ada alif. Ika sama, lelaki perempuan sama. Okey, sini nak jadi macam mana ni? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Ya. Ulaika mudarrisatun. Kalau dalam Quran kita akan jumpa banyak bermula dengan alif lam ya, di sebanyak mula alif lam. Sebab Al-Quran dia tak ada sama dengan kita buat sendiri. Al-Quran terlalu seni. Ya. Okey. Jadi tilka mudarrisatun itu seorang guru perempuan. Tanika mudarrisatani itu dua orang guru perempuan. Ulaika mudarrisatun mereka semua guru-guru perempuan. Ulaika diterjemahkan dengan mereka semua. Ya, mereka semua. Mereka berdua. Ya, mereka semua. Jadi mereka itu semuanya guru-guru perempuan. Mereka itu kesemuanya guru-guru perempuan. Mereka berdua itu guru perempuan. Itu seorang guru perempuan. Alhamdulillah, habis. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Kena ingat. Kalimah zalika, tilka dalam Quran ada. Ya, ulaika ni bertimbun-timbun dalam Quran, itu banyak. Ya, zanika, tanika ni kena cari. Wallahu alam ada ke tak? Tanika dengan zanika ni cuba cari sendiri. Ya, tapi kalau zalika, tilka, ulaika 100% ada di dalam Al-Quran. Kalimat zanika dengan zanika ni wallahu alam. Cuba saya search ada ke tak? Zanika. Saya cari ya, ada tak? Kalau ada dikeluar. Ada dalam Quran. Ada dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat 32. Ada kalimat zanika. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Ayat 32. Al-Qasas
ayat 32. Ada kalimah fazanika burhani. Okay, tengok ayat 32 tu. Ada dah. Tuan Haji tarik atas lagi. Okey, tengok pada kalimah kuasa 32. Dah. Tengok pada kalimah ayat mana tadi? Ayat 32. Ni fazanika, tengok pada fazanika ni. Ya. Ni zanika ni. Puan satu kalimah ni. Ya. Ya, ya. Ini zanika ni dia. Tak dengar Ustazah. Ha? Tak dengar. Tak dengar? Ni pada ni. Zanika. Jumpa tak? Jumpa. Zanika. Ni puan ni satu kalimah ni. Zanika ni kalimah kedua ya. Maka inilah sebenarnya ni nampak ni. Puan ni satu kalimah, zanika ni kalimah yang kedua. Burhani. Nampak tak? Dua tanda alif nun ni nampak tak ni? Burhani. Burhani. Nampak? Nampak. Ini khabar. Jadi tanda khabarnya mubtada dia marfu dengan alif. Ya, marfu dengan alif nun. Ya, marfu dengan alif nun. Mana dia? Hari tu mau jadi, hari ni tak jadi pula. Aduh. Ni burhani ni adalah dia punya khabar. Zanika ni adalah mubtada. Okey. Okey, saya berhenti setakat ni sebab dah 10.34. InsyaAllah nanti kita ambil lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Cari dulu banyak-banyak dalam Quran yang kita belajar ini. InsyaAllah hari Khamis saya sambung lagi dengan isi mausul, dan sebelum isi mausul kita sambung dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi mubtada dan khabar daripada isim isyarah, sama ada al-qarib atau al-ba'id atau mu'annas. Boleh ke? Boleh? Boleh, insyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okey, saya berhenti sebab dah lambat sangat ni. Ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.